Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kongres Ekonomi Bumiputera baru berlangsung dan saya tengok ramai orang mengkritik bahawasanya ini semua hanya retorik sahaja dan tidak ada substance. Betul lah. Apa yang telah dibentang setakat ni, termasuk ucapan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, hanya menyentuh hasrat atau aspirasi sahaja. The aspirations atau matlamat Kongres Ekonomi Bumiputera. Apa yang kita berharap dan apa yang kita nak tengok. That so far is apa yang telah tercapai melalui Kongres Ekonomi Bumiputera. Selepas ni, apa kita sudah memahami hasrat kita atau aspirasi kita, maka kita kena duduk dan kita kena mengeluarkan satu action plan. We have to formulate an action plan. Bagaimana kita nak mencapai hasrat atau aspirasi tersebut? How are we going to meet the objectives of the Kongres Ekonomi Bumiputera? Itu peringkat kedua, second stage. Tapi terlebih dahulu, sebelum kita nak keluar dengan rangka ataupun framework, kita kena terlebih dahulu memahami hasrat kita. What is it we want? Apa yang kita ingin lihat? What do we hope to achieve? Dan kita kena tahu juga apa dia kelemahan di dalam pelaksanaan sekarang dan apa perlu dibuat untuk memperbaiki keadaan. All this has to be done. Dia tak boleh satu kongres ekonomi 2 hari, 3 hari, lepas tu Perdana Menteri beri ucapan penutup di dalam kongres tersebut and everything is done. No. Benda ni memerlu a long term plan. Long range plan. Dan sebelum kita boleh keluar dengan long range plan, kita kena terlebih dahulu tahu siapa yang akan membentuknya, siapa yang akan merekanya, who is going to formulate, who is going to design the plan. Itu belum lagi kita bincang, belum lagi dipersetujui. So it's too early lah, terlampau awal untuk kita mengkritik. Walaupun mereka yang tak memahami benda ni, lihat ni sebagai retorik. Yes, of course, it has to start with that first. And the retorik yang kita dengar setakat ni, termasuklah ucapan Perdana Menteri yang hanya menyentuh aspirasi dan hasrat kerajaan ataupun aspirasi dan hasrat Anwar sendiri. Apa yang beliau nak lihat, apa yang kerajaan nak tengok dalam masa akan datang. Tapi benda ni is going to take maybe years, bertahun-tahun. So sebelum ni, sebelum apa-apa, kita kena terlebih dahulu dan saya sure Perdana Menteri, saya recommend kepada Anwar Ibrahim, come out with some action plan dan adakan satu komiti, satu jawatan kuasa yang akan bertanggungjawab di dalam mereka satu action plan. Dan I would suggest seperti berikut. Mungkin Bank Negara menjadi pengurusi atau tuan rumah kepada jawatan kuasa. And, mesyuarat boleh diadakan di mana-mana lah. Di Bank Negara ke, di Putrajaya ke. And Bank Negara will be the chairperson, the chairman ataupun pengurusi kepada komiti tersebut. Dan di dalam komiti tersebut adakan wakil dari bank. Representatives from the major banks misalnya. Sebab bank akan terlibat di dalam benda ni. And also, wakil dari Dewan Perniagaan Melayu, Dewan Perniagaan Cina, Dewan Perniagaan India. A few Chambers of Commerce punya wakil. Biar dia orang hantar wakil dia, tidak semesti pengerusi. Could be seorang dari ahli jawatankuasa Dewan Perniagaan tersebut, baik Melayu, Cina, India. So let the Chambers of Commerce be represented. And then beberapa persatuan yang melibatkan, misalnya ambil persatuan driver taxi lah sebagai satu contoh,
ataupun persatuan pembuat batik, or whatever lah, persatuan yang kita rasa signifikan, persatuan yang boleh dianggap sebagai main player di dalam ekonomi orang Melayu. Whether kita nak persatuan jual nasi lemak kita rasa signifikan, itu kita kena fikirlah. Tapi ada kan beberapa wakil dari persatuan-persatuan peniaga yang boleh dianggap sebagai signifikan. Saya rasa mungkin pembuat batik dan as one, sebab batik ni is a very important industry untuk orang Melayu. So with these few wakil dari persatuan, Dewan Perniagaan, bank, dan termasuk maybe wakil dari pembangkang, iaitu Perikatan Nasional boleh adakan seorang wakil dari UMNO, wakil dari beberapa parti politik yang akan duduk di dalam situ supaya mereka first of all memahami apa isu yang perlu diatasi, what issues need to be addressed, and apa dia punya rectification, dan ada ke benda ni telah dibuat dulu dan telah gagal, sebab apa tindakan tu gagal dan apa perlu buat untuk nak make sure that kali ni benda ni berjaya. So it's going to be a joint effort. Tak boleh maknanya Jabatan Perdana Menteri saja. No, Jabatan Perdana Menteri cannot address this problem on its own. Dia kena kolektif punya ni. And boleh dikatakan mereka yang ada kepentingan di dalam industri-industri, termasuk macam saya kata tadi, bank, sebab bank has to play a very important role dari segi financing dan sebagainya. MARA has to be involved, sebab MARA mungkin akan menjalankan training program ke whatever, So these are the boleh katakan key players, the significant parties di dalam ekonomi orang Melayu yang akan duduk dalam jawatan kuasa untuk mengkaji, untuk membincang dan mengeluarkan satu action plan over the next mungkin 20 tahun. Benda ni is not 1 year, 2 years. Benda ni 20 tahun. Mungkin masa tu Anwar Ibrahim pun dah tak ada dah. Perdana Menteri baru sudah ambil alih. By the time Anwar pun umur will be dekat 95. I'm sure Anwar at that age will no longer be Prime Minister. So the point is, sekarang ni kita duduk nak cari shortcut. Oh ini, kerajaan ni retorik. Ini Anwar ni cakap sajalah, No. We start from there. We start with the rhetoric. We start with the cakap. Kita terlebih dahulu, kita kena bentang hasrat kita, matlamat kita, aspirasi kita, which is, rhetoric. Saya mengaku. Tapi from here, we go to the next stage, the next level. Dan the next level tu kena more substance. Kita kena ada a very strong committee represented by many sectors, trade sector dan sebagainya. And from here, dan mungkin benda ni akan ambil masa setahun 2 tahun. Dia tak selesai ni, tahun ni. Dia mungkin next year baru boleh selesai kita punya planning dan kita punya action plan. Action plan kena tu, and the action plan must be first of all approved by cabinet. Cabinet perlu approve, which could be tahun depan, and then bawa di parliament to be adopted by parliament. And once parliament sudah endorse benda ni, this one becomes the nation's plan. Bukan saja kerajaan, bukan saja parti pemerintah, tapi negara punya rancangan untuk mengatasi masalah ekonomi orang Melayu. Saya akan berhenti sini dulu sebab orang banyak komplain kata saya punya video ni panjang sangat, saya banyak ulang. Tapi dalam saya banyak ulang apa saya cakap tu masih ramai tak faham. They still duduk repeat. Oh inilah itulah. Padahal saya dah jelas dah benda tu banyak kali. I explain again and again. But still, macam sambil ambil satu contoh. Oh Hadi ni, RUU 355. My God. Berapa kali saya explain, saya ulang banyak kali. RUU 355 ni bukan kerja Hadi. RUU 355 ni dilulus oleh Don Kelantan. Don Kelantan tahun 93.
semasa tu tahun 93 Presiden PAS ialah Ustaz Fadil Noor. Dan Ustaz Fadil Noor, Presiden PAS, Nik Aziz, Menteri Besar Kelantan at that time. Tapi RU 355 dilulus oleh Don Kelantan dan disign oleh Sultan Kelantan. So Don Kelantan and Sultan Kelantan yang approve RU 355. Tapi sampai hari ni dia orang kutuk Hadi pasal RU 355. So saya ulang banyak kali. I repeat again and again. So yalah, mungkin saya ni banyak ulang dalam video saya. Tapi dalam saya ulang pun banyak orang masih tak boleh masuk otak dia. You know, what is the truth? So anyhow, saya akan teruskan video ni. Part 2, part 3 mungkin. Dan today I'm talking about so far, Kongres Ekonomi Bumiputra, apa yang tercapai, which is not much. Not much. Kecuali apa yang tercapai is kita memahami hasrat kita ataupun aspirasi kita. We are clear. Ataupun at least the government is clear, and Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah pun bentang di dalam ucapan dia apa hasrat dia. It's okay. But hasrat is only macam dia orang katalah rhetoric at the moment. The next step is Anwar has to decide on the committee. Dan siapa members of the committee? Siapa akan mengetuahi komiti? I suggest Bank Negara. Dan I suggest dalam komiti ni kita adakan juga parti pembangkang, wakil dari pembangkang, dan juga wakil Dewan Penjagaan dan wakil dari persatuan-persatuan penyaga. Dan kita decide which penyaga yang kita rasa penting dan perlu duduk. Kita tak bolehlah semua. Ya, kalau tidak komiti tu sampai beratus-ratus. Kita nak komiti maybe dalam 30 ke 40 at the most. Ya. And mereka kena bermesyuarat. Apa? Sebulan sekali misalnya. And tiap-tiap mesyuarat tu, dia punya minutes apa semua tu. And finally, apabila satu persetujuan telah dicapai, dibawa ke kabinet, lulus oleh kabinet, bawa ke parlimen, bentang di parlimen, dan biar parlimen memahami what is going to happen, apa yang akan dibuat tentang menyelesaikan masalah ekonomi orang Melayu. But it's going to be a joint effort, termasuk parti pembangkang dan parti bukan Melayu. MCA, MIC dan Sabah Sarawak pun join. And also Dewan Penjagaan bukan saja Melayu tapi China, India juga. So it's going to be boleh dikatakan a Malaysian plan, bukan a plan Melayu. So it's adopted by all races. Dan plan ni pun kena address not only the issue of the racial imbalance, but also the imbalance between the have and the have not. So maknanya serampang dua mata. Menyelesaikan dia punya perbezaan di antara kaum dan perbezaan di antara orang kaya dan orang miskin. So kita nak kalau boleh kita bring the gap supaya orang kaya tidak kaya sangat, orang miskin tidak miskin sangat, dan we have a very big middle class. We create a very big middle class di dalam rancangan kita. That will take 20 years, mungkin untuk kita nak capai. And it's going to take some brilliant brains to plan this one. Orang macam Jomo misalnya kena tarik masuk dan sebagainya. So itu saja komen saya. Untuk nak menjawab kritikan mereka terhadap kerajaan atau terhadap Perdana Menteri tentang Kongres Ekonomi Bumiputra. Kita sambung part 2, part 3. Saya nak cerita tentang apa Mahathir telah buat, apa UMNO telah buat. Kenapa gagal dasar ekonomi baru yang dilancar 50 tahun lebih gagal. Dan siapa yang menyebabkan gagal ini kita akan sambung maybe part 2, part 3 ke. Tengoklah video akan datang. Assalamualaikum. Salam sejahtera.